mukadimah ini kita bicara soal ekonomi, maka apa yang disebut parasitic corporate activities, dikelilingi oleh kroni memperkayakan keluarga dan kawan-kawan yang menganggur. Kata Perdana Menteri semalam 650,000, tapi kenyataan Jabatan Statistik atau perangkaan yang disiarkan, diulang, ditegaskan tadi sudah mencacah 860,000. Jadi saya nasihat Perdana Menteri, kalau beri keterangan di Parlimen patut guna yang mutakhir lah. Ya. Ini penting. Ya. Kerana jarak 200,000 dalam satu hari itu besar sangat. Dan angka ini disebut, dan ini angka yang saya peroleh sejak minggu yang lalu, bukan baru. Ya. Dalam keadaan pengangguran begitu meluas, orang nak makan pun susah, usaha-usaha package rangsangan membantu, saya akui, yang dilakukan oleh kerajaan. Jabatan-jabatan kerajaan, NGO, dengan usaha gigih mereka, ahli-ahli parlimen, ahli Dewan Undangan Negeri, berikhtiar menyampaikan makanan. Tetapi pimpinan negara dalam incessantly creating new era ini adalah usaha gigih menambah jumlah menteri dan menambah jawatan GLC. Saya ingin mengingatkan, ini saya faham yang dapat jawatan pun banyak kawan-kawan saya, dan saya tahniah dalam jawatan. Tetapi saya kena ingat, orang menganggur mencecah kalau dijangka unjuran akhir tahun mungkin 1 juta. Tapi kita tumpu perhatian untuk mengagihkan kekayaan. Sebab itu dalam meneliti ucapan, dan banyak pandangan-pandangan yang saya setuju dan akur dari Pontian dan Pasir Mas. Tapi ada juga percobaan untuk seolah-olah mengesahkan yang lama. Dibangkitkan umpamanya, bukan nak betulkan kepinjangan yang lalu. Umpamanya, dikaitkan tentang mempertahankan kerusakan, salah guna kuasa, tabung haji umpamanya. Yang diketahui, saya tahu kalau tidak pun di kalangan pimpinan UMNO, pimpinan PAS, ramai yang setuju dengan saya, kerana ini pandangan yang lama yang disuarakan. Tabung haji, ya setuju, wajar diberi disiasat dengan telus. Bukan untuk memfitnah, bukan untuk mencari alasan-alasan mengesahkan kesalahan-kesalahan yang lalu. Jadi saya harap Menteri Agama akan menggunakan ruang dalam menjawab nanti, insya-Allah. Berikan pandangan yang benar apa yang berlaku, kecurangan yang berlaku, kerana ini adalah badan amanah umat Islam, amanah orang Melayu. Kalau ini pernah berlaku dalam tabung haji, bayangkan bagaimana kita nak incessantly creating a new age, a new era, dengan mempertahankan keborokan yang lama. Terima kasih. Terima kasih, Speaker. Terima kasih, Pak Dickson atas laluan. Pak Dickson menyentuh tentang tabung haji, satu institusi yang sangat sensitif dengan orang Melayu Islam. Legasi Engku Omar yang buat kajian kenapa orang Melayu simpan duit. Engku Aziz. Antaranya orang Melayu simpan duit sebab nak pergi Mekah. Jadi dia cadang dan kemudian dia mulakan tabung haji. Tabung haji bermula dengan cantik dan hebat. Ya. Ada dua fungsi. Pertama, terima duit pendeposit. Kemudian bila naik giliran haji, maka diuruskan pengangkutan, penginapan, makan minum dan sebagainya. Tabung haji juga menggunakan sebahagian daripada duit pendeposit untuk melabur. Ya, Alhamdulillah berkembang dengan begitu gah dan membanggakan. Daripada keuntungan itu diberikan hibah. Ya, mengikut Akta Tabung Haji 1995, 23.2, hibah dibayar apabila aset melebihi liability. Ya. Tuan Speaker, di antara tahun 2011 hingga 2017, pendeposit baru tabung haji ini meningkat tinggi. 10.6%. Apa tarikan mereka? Tabung haji menawarkan hibah
atau dividen yang paling tinggi berbanding institusi perbankan Islam yang lain. Dan ada 9 juta pendeposit tabung haji. Daripada 9 juta itu, hanya 1.3% penyimpan yang memegang lebih 50% daripada nilai simpanan tabung haji. Segelintir aja, 117,000 atau 1.3% simpan lebih separuh daripada total simpanan pendeposit bernilai 9 juta. Jadi tabung haji kena bayar hibah setiap tahun. Bayar hibah. Baik, 2014 Bank Negara tegur tabung haji. Sebab pada ketika itu aset sudah pun kurang berbanding liability. Bank Negara tegur, Gubernur Bank Negara hantar. Tapi tabung haji teruskan juga memberi hibah. Baik. 2017, penyata kewangan tabung haji dibentangkan kepada jemaah menteri. Saya masa itu dalam jemaah menteri, paguh dalam jemaah menteri, sebahagian besar kita. Kita terkejut apabila diberitahu dalam laporan kewangan itu, audit teguran yang paling ketara ialah penyediaan penyata kewangan tahun 2013. Berucap ke apa ni? Tidak. Salah tegak. Kalau tak setuju nanti minta laluan dengan Port Dickson. Saya okey. Ya. Saya bertanggungjawab terhadap fakta yang saya lafazkan dalam institusi parlimen ini. Diberitahu bahawa penyediaan laporan keuangan itu bukan oleh penilai bebas, tetapi oleh pengurusan dalaman tabung haji. Hakikat sebenar tahun 2017, tabung haji rugi, tapi dilaporkan untung. Jadi apa kita buat? Kabinet kemudian mengarahkan sahabat saya, Parit Bunta, supaya lantik PricewaterhouseCoopers, dapatkan pandangan daripada audit, dapatkan pandangan daripada Institute Accountant yang mengawal dari segi disiplin audit sesebuah badan, dan kemudiannya didapati bahawa untuk tahun 2017 tabung haji sebenarnya rugi sebanyak 1.42 bilion dan defisit terkumpul sebanyak 4.8 bilion. Siapa siapkan ini? PricewaterhouseCoopers, Audit, Institute Accountant. Semuanya ini mengesahkan angka ini, dan laporan keuangan 2017 tabung haji yang disiapkan oleh badan pengurusan dia yang dibentang pada lembaga pengarahnya mengisytiharkan tabung haji untung 3.412 bilion dengan lebihan terkumpul 1.62. Kita dapati pada ketika itu tabung haji sedang sakit. Hibah kalau mengikut Seksyen 23(2) tak boleh dikeluarkan. Lalu jemaah menteri meminta Parit Bunta supaya dibentangkan plan pemulihan dan penstrukturan semula. Aset yang diasingkan, yang rugi diasingkan pada Special Purpose Vehicle di bawah Ministry of Finance Incorporated. Tapi di luar sana, Kerajaan Pakatan Harapan diserang jual tabung haji kepada orang Cina. Di kawasan saya, Masjid Taman Selasih, YDP PAS kawasan khutbah Ittaqullah, Ittaqullah. Tajuk khutbah dia minggu itu ialah Kerajaan Pakatan Harapan jual tabung haji kepada orang Cina. Captured crowd dalam masjid, apa kita boleh cakap? Baik. Apa kita buat? Kerajaan Pakatan Harapan kemudiannya setelah meneliti mencadangkan penyelesaian. Penyelesaian dia adalah tahun itu kerajaan suntik 500 juta ringgit, dan mulai tahun 2021 onward selama 10 tahun kerajaan suntik 1.73 bilion, menjadikan 17.3 campur 500 juta, hampir 18 bilion ringgit. Tindakan Kerajaan Pakatan Harapan menyelamatkan tabung haji akibat penyelewengan daripada pemerintah terdahulu. Saya sebut ini dan saya akan sebut dalam perbahasan saya. Saya akan juga berinteraksi dengan sahabat saya Menteri Agama yang sekarang ini dapat mengesahkan jawapannya semalam kepada soalan Parit Bunta. Tabung haji tidak dijual kepada bukan Islam. Alhamdulillah. Jadi tabung haji tak dijual, dalam perkara tata kelola ini,
dalam perkara Esat tentang soalan individual. ini. Ya, saya percaya senada saya dengan Pak Dickson, perkara tentang urus kendali, good practice of good governance dalam institusi sensitif orang Melayu telah terbukti bahawa 22 bulan kita telah membuat keputusan politik memberi suntikan dana sebesar 18 bilion untuk menyelamatkan tabung haji. Pak Dickson tak ada dalam kabinet, tapi lama dalam kabinet sebelum itu, tentu dapat memberi komen. Terima kasih. Pak Dickson, mohon sikit laluan dari Parit Bunta. Nanti sebelum Pak Buta saya nak Lepas tu baling Pak Dickson. ambil maklum kena jawapan Menteri Agama semalam yang membantu dalam wacana ini. Keduanya saya ucap terima kasih kepada Kuliah Bandar Baru kerana memberikan pencerahan. Kita gunakan parlimen ini memberikan fakta. Pengalaman saya di Kementerian Kewangan, SPV ini bukan penyerahan kepada Kementerian Kewangan. Ini hanya suatu jalur untuk menyelamatkan beberapa keadaan. Maka dibentuk SPV, Special Purpose Vehicle, bukan milik Menteri Kewangan seperti mana yang didakwa. Parit Bunta, minta dengan izin. Dengan izin, terima kasih kepada Pak Dickson, terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin menambah sedikit untuk pengetahuan Dewan bahawa isu yang dibangkitkan itu bukan sahaja disebabkan kerana 10 bilion. Sebenarnya bila kami ambil alih pada Mei, Jun 2018, defisit sudah membengkak kepada 10 bilion. Kenapa? Yang ini penting sebab ini soal integriti yang Pak Dickson sentuh. Bukan sahaja aset semakin berkurangan dan ini amat membahaya. Ya, untuk kawan-kawan yang menuduh berbagai-bagai tuduhan tu, termasuk pengurusi ini ada di sini, pengurusi tabung haji ada di sini. Bahawa sejak tahun 2014 Governor Bank Negara telah memberi amaran. Dan kita sewaktu itu sebagai pembangkang Tuan Speaker telah pun melahirkan kebimbangan ini. Ya. Cuma waktu itu kita bukan kerajaan. Tapi bila kita ambil alih seperti yang disebut, PricewaterhouseCoopers, begitu juga dengan Jabatan Audit Negara, saya ingin tambah satu lagi. Dalam emphasis of matter, mereka menyatakan bukan sahaja isu aset berbahaya sekarang, tetapi nilai aset itu tidak dibuat nilai rosot yang sebenarnya. Sebab itu bila saya ambil alih, defisit sudah jadi 10 bilion, bukan lagi 4.1 bilion, Tuan Speaker. Makna dua kesalahan besar dari sudut integriti dalam tabung haji yang dulu tidak mereka tumpukan, iaitu ketika diberi amaran aset lebih rendah yang menyebabkan hibah tidak boleh dibayar, tapi mereka terus membayar dan ini menyalahi akta yang sepatutnya pengurusi tabung haji mempertahankan akta tabung haji ini. Tapi oleh kerana nak bagi juga hibah, maka mereka pun buatlah akaun cantik-cantik tak ikut nilai rosot yang sebenar, menyebabkan jikalau berterusan, Tuan Speaker, dalam Dewan ini saya menyatakan mungkin tabung haji akan tutup kedai kalau tidak ada Pakatan Harapan menyelamatkan tabung haji. Tapi malangnya Pak Dickson, saya minta supaya dimasukkan dalam ucapan, iaitu kita kena tanya kepada komitmen kerajaan sekarang. Kalau dulu Pakatan Harapan 17.8 bilion kita komitmen. Setiap bajet baru ini 500 juta. Tahun-tahun seterusnya sampai 2030 kita tetapkan bajet 1.7 bilion untuk selamatkan tabung haji. Minta Tuan Pak Dickson bertanya kepada menteri yang ada hari ini, adakah Kerajaan Perikatan Nasional ada komitmen berterusan untuk menyelamatkan tabung haji ini? Terima kasih. Pak Dickson, baling tak sikit celahan. Oleh kerana perkara ini dibangkitkan dan saya bagi dengan izin Yang Dipertua kepada Baling untuk menutup kes ini dan supaya saya boleh sambung. Terima kasih. Mauduk lain. Terima kasih. Saya hormat Yang Mohd Pak Dickson. Saya pun tak nak panjang lebar. Sebenarnya kita tahu tabung haji ini diwujudkan dalam Dewan Yang Mulia ini. Ya, dalam tabung haji, sebab itulah dia tidak di bawah Bank Negara. Walau bagaimanapun, bila Bank Negara telah mengusulkan satu surat kepada saya sendiri minta temu janji dengan Governor 2 tahun saya tak dapat jumpa. Untuk makluman, dan tak apa, saya nak minta Yang Berhormat Pak Dickson untuk usulkan juga dalam ucapan pada hari ini. Kami belah sini 2 tahun, 23 bulan yang lalu, kita minta, kita pohon kerajaan
Pakatan Harapan waktu itu di bawah kepimpinan Menteri yang bijaksana untuk wujudkan RCI, siasat 100%. Sampai sekarang tak buat. Tanya Perdana Menteri yang sekarang ni, adakah RCI nak diwujudkan? Lebih telus lagi untuk kita dapat jawapan yang tepat. Terima kasih. Saya tak berhalangan. Perdana Menteri sekarang, Menteri Dalam Negeri dulu, dia ramai kabinet setengah ada di belah sana, hampir setengah, mungkin 1/3. Jadi itu pertimbangan kerajaan. Kalau nampaknya ada pertikaian, Menteri Agama akan teliti, dan sekiranya tidak ada yang mempertikai, mempersoal kebenaran, kenyataan tentang suntikan yang terpaksa dibuat oleh Kerajaan Pakatan Harapan begitu, maka boleh dibuat satu siasatan yang bebas, dan ini mungkin akan meleraikan keadaan, kerana ini menimbulkan begitu hangat perbincangan dan juga kebimbangan, dan saya rasa satu bebanan kepada rakyat, terutama yang berikhtiar dan ikhlas untuk menabung untuk menunaikan fardu haji. Jadi untuk menjawab, saya secara pribadi tidak ada halangan, malah saya boleh minta Perdana Menteri untuk memberikan pertimbangan. Tetapi yang penting bukan siasat, yang penting ialah tindakan tegas untuk membetulkan dan menghukum orang-orang yang menyalahgunakan kuasa.